Bonjour, jumpa lagi untuk pembelajaran kali ini tentang masih adjektif posesif irregulier. Adjektif posesif irregulier yang tidak beraturan itu sangat banyak sekali. Jadi hanya untuk mengetahuinya saja dan posisinya itu ada di mana. Karena kita harus pelajari dulu atribut-atribut dalam kalimat yang sangat diperlukan kelak apabila kita mau menggunakan kata kerja dengan kalimat konteks utuh. Jadi tidak ada terkendala dengan atribut-atribut lainnya seperti artikel indefini, defini, konstruktif, demonstratif, partitif, preposisi, dan salah satunya di sini adalah adjektif. Ya, atribut adjektif di sini hanya sekedar tahu saja itu artinya apa, cara menggunakannya pada pola kalimat yang bagaimana, dan itu fungsinya apa? Sudah pasti kepemilikan. Posesif kepemilikan. Yang dimana posesif kepemilikan itu bisa menjelaskan subjek atau bisa menjelaskan objek. Tergantung karena nongnya atau kata bendanya berada di posisi mana. Yang pertama quelque atau environ dalam bentuk adverbnya, yakni sekitar atau kira-kira. Je vais quelques 15 minutes à l'école. Berarti quelque di sini menjelaskan si sujet. Nongnya daripada je. Je vais quelques 15 minutes à l'école. Saya melakukannya kira-kira 15 menit ke sekolah. Jadi konteks sinonimnya pasti saya berjalan. Nggak mungkin berlari ya. Saya berjalan kira-kira atau sekitar 15 menit ke sekolah. Konteks harfiahnya je vais à l'école environ 15 minutes. Saya pergi kira-kira 15 menit ke sekolah. Atau saya pergi ke sekolah kira-kira 15 menit. Tapi environ ini adalah menjelaskan V, kata kerja. Bon, on continue. Quelque, trois points yang artinya apapun atau bagaimanapun. Quelque part que tu as, virgule, koma ya, surpasser les. Bisa juga tidak memakai kalimat imperatif atau imperatif. On peut aussi changer dans le contexte simple, comme le sujet continue par verbe et continue par objet et complément. Bisa, tapi karena ini papan tulis yang nggak muat, jadi saya parce que le tableau c'est très petit, c'est pas soupi, pour mettre bien sûr dans le contexte complexe, je vais dans le contexte impératif. Maintenant, surpasser les. Yang perlu diperhatikan adalah posisi. La position de quelque, trois points que. Quelque per, berarti quelque ini harus diikuti oleh adjektif. Que masuk ke sujet verbe. Begitu cara mainnya ya. Baru dilengkapi kalimat lengkap boleh, tapi ambil contoh kalimatnya apa dulu. Quelque per, setakut apapun, nggak ada bahasa Indonesia takut apapun, kita harus pakai setakut. Setakut apapun kau punya. Jadi yang nggak diterjemahkan ini ya, tidak terjemahkan. Setakut apapun, lewatilah. Begitu ya cara menerjemahkannya. Tetapi dalam bahasa Prancis harus jelas ada verbe, ada objet, minimal ada verbe untuk menyatakan satu bangun kalimat. Jadi dalam bahasa Indonesia, setakut apapun dirimu, nggak ada kata kerjanya. Kalau saya katakan dirimu atau diri kau, lewatilah. Contoh yang kedua, quelque difficile, ditemukan lagi. Di sini ada adjektif lagi. Jadi quelque ini adjektif posesif irregulier yang harus diikuti oleh kata sifat. Quelque, on dit quelque. Même si la finale sont ES, mais c'est la finale avec S. Perhatikan ya.
akhirannya berbeda, tetapi pengucapannya yang sama. Quelque, quelque. Quelque difficile est le devoir. Sesulit apapun, sesulit bagaimanapun tugasnya. Biar bahasa Indonesia harus kita pakai nya, baru nyambung. Sesulit apapun tugas-tugasnya, pardon, karena dia dalam bentuk jamak, quelque sont les devoirs. Sesulit apapun tugas-tugasnya, kau harus mengerjakannya malam ini juga. Panjangnya jadi nggak muat. Atau kerjakanlah, saya bilang. Bisa. Do it. Atau bahasa Prancisnya travaillez vous dur. Kamu kerjakan dengan keras. Good. Jadi quelque atau quelque dalam bentuk jamak, adjektif, plus verbe, plus objet, complement. Di sini hanya objek ya, tidak ada keterangannya. Saya tampilkan karena keterbatasan papan tulis. Harus dijelaskan, tidak hanya ini saja, banyak sekali adjektifnya. Di sini juga masih ada adjektif lagi. Posisi irregulier. Harus dikupas tuntas, dibedah tuntas, biar semuanya tas. Kalau tidak ngerti balik lagi, jadi ada catatan yang bisa dilihat kembali. Diikuti koma, lalu masukkanlah kalimat lengkap atau kalimat imperatif. Imperatif boleh, ini bentuk imperatif. Kalau waktu imperatif ya, pada modus imperatif. Wah, kok modus imperatif kalau waktu imperatif? Nanti kita akan membahas tentang apa itu modus dan kala waktu dalam konteks kata kerja. Hanya mengenal saja, karena itu tidak dibutuhkan dalam konteks kalimat, cuman dibutuhkan dalam konteks penalaran. Sewaktu dia mengatakan pola ini, nalar berpikir kita sudah jalan. Karena dalam kalimat dia akan tidak ditemukan kosakata tersebut. Quel spasi ke dibaca juga quelque. Puang, apapun. Kok sama ya? Bedanya quelque dipotong lagi ke. Ini quel spasi ke, langsung kalimatnya. Quel que soit votre métier, travaillez bien. Apapun pekerjaan Anda, kerjakanlah dengan baik. Quel que soit le problème, conquérez-le. Apapun masalahnya, lawanlah. Quel que soit les défis, n'inquiétez pas. Apapun tantangannya, jangan takut. Ya, jadi quelque plus être di sini dipakai dalam modus imperatif. Modus imperatif kalau waktu imperatif. Saya letakkan semua menggunakan model ini dalam mode ini ya. Dalam mode quel spasi ke, dia harus menggunakan être dalam bentuk imperatif, pronom, virgul, plus, kalimat lengkap boleh, atau dalam kalimat perintah juga boleh. Imperatif. Jadi ingat, menggunakan mode quelque itu harus menggunakan modus imperatif. Bisa kamu googling, imperatif itu modus, dan imperatif itu juga ada kala waktunya. Udah. Quelconque. Quelconque artinya sembarangan atau biasa. Diletakkan setelah kata benda. Fungsinya sebagai objek. Lihat ya rumusnya. Hanya bisa dipakai dalam bentuk negatif. Astaga, naga bingung saya banget loh. Kalau dia bilang tidak sembarangan, berarti kalimatnya harus kalimat negatif. Ce n'est pas un dictionnaire quelconque. Ini bukanlah sebuah kamus sembarangan. Ini bukanlah sebuah kamus biasa. Jadi kalimat negasinya bukan menjadi tidak. Pada umumnya kita menerjemahkan kalimat positif menjadi negatif. Artinya tidak.
Jadi di sini artinya bukan. Jadi menggunakan quelconque, buatlah kalimatmu dalam bentuk negatif. Gampang ya? Masuk di sini ada kel. Ini nggak ada artinya, cuman bersifat menegaskan saja. Je ne sais quel itu arti sebenarnya ada je ne sais pas. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apapun. Kata apapun di sini bisa. Atau kata yang tahu. Saya tidak tahu, je ne sais pas. Je ne sais quel, saya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maksudnya, saya tidak tahu gitu. Saya tidak tahu juga. Bisa juga bersifat menegaskan. On ne sait quel, on ne sait rien. On ne sait quel. Tidak ada seorang pun yang tahu. On ne sait rien. Tidak ada yang tahu. Ini tidak ada seorang pun yang tahu. Ini juga tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi di sini bersifat menegaskan. Tidak ada lagi adieu. Tanya jawab. Il verra Dieu ce quel jour. Hanya Tuhanlah yang tahu suatu hari. Apa tahu? Suatu hari hanya Tuhanlah yang tahu. Il verra Dieu. Hanya Tuhan yang tahu suatu hari. Udah. Jadi menggunakan quel hanya menjelaskan ya tahu atau tidak tahu secara tegas. Itu aja. Tel. Cara bacanya sama seperti kel. Cara bacanya sama. Seperti itu sama saja bagaikan. Banyak ragamnya ya. Tapi mengatakan penegasan. Ini juga bersifat menegaskan. Tele mon ide. Seperti itu ide saya. Itulah ide saya. Menegaskan. Seperti itu ide saya. Tegas. Itulah ide saya. Inilah ide saya. Boleh. Seperti ini ide saya. Menegaskan. Kalau seperti ini berarti bisa ada sedikit argumen ya. Argument contre les personnes dans le contexte mungkin bapak D atau petit conversation tel parent tel l'enfant. Orang tua dan anak sama aja. Nih sama aja. Elle est partie telle une flèche. Dia berangkat seperti pergi dalam arti berangkat. Dia pergi seperti anak panah, berarti cepat. Salah. Bagaikan anak panah, mengandai-andai, berarti hiperbola ya. Bisa masuk rumusan adjektif posesif tel. Lihat posisi tel ini selalu menjelaskan si kata benda. Tel ini flash, tel ini menjelaskan si ide. Seperti itulah kira-kira gambaran adjektif posesif irregulier yang dimana kosakatanya harus kita gali lebih lanjut. Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan. Karena apa? Kemungkinan tidak sesuai dengan konteks berbudaya. Berbudaya orang Prancis harus mengatakan segala sesuatu seperti itu, bukan seperti menerjemahkan secara sembarangan walaupun kita sudah tahu cara grammarnya ya. Jadi beranjaklah untuk membuat karangan-karangan luar biasa dengan catatan apabila ada teguran tentang pernyataan konteks seperti itu tidak lazim di negara kami, berarti kita harus ya ikut saja. Karena pada dasarnya ini agak sulit sekali untuk mengatakan pakemnya harus apa gitu. Karena ini hanya kiasan-kiasan penambahan atau pengayaan kalimat dalam konteks menulis. Jarang sekali ditemukan dalam konteks berbicara kecuali kamu orang literasi atau humaniora yang berbicara tentang konteks budaya dan bahasa. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, vous s'il vous plaît, abonnez à la chaîne pour plus de vidéos belajar bersama bahasa Prancis. À tantôt.